Oke, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar mengenai implikasi jerat dada kepada diri, keluarga, dan masyarakat. Oke, di sini ada satu cerita dan juga akan ringkaskan. Oke, adalah seorang pemuda. Oke, namanya si Karim. Oke, dia ini susah betul hidupnya. Oke, sebab tidak kerja. Oke, tiba-tiba satu hari datanglah seseorang jumpa dia. Oke, untuk tawarkan pekerjaan senang tapi gajinya besar. Oke, apa kerjanya? Oke, dia perlu bawa satu bungkusan pergi ke Jakarta. Pas itu sampai di Jakarta, serah barang, pas itu dia perlu balik ke Malaysia. Oke, jadi si Karim ini setuju dan dia pun dibelikan tiket dan pergi ke lapangan terbang. Semasa di lapangan terbang, pihak immigration curigalah. Di tiketnya itu dia dari Malaysia ke Jakarta, Jakarta ke Malaysia, bezanya cuma setengah jam. Apa dia perlu buat kan? Kalau kita pikir pun, apalah dia buat tuh? Setengah jam. Kalau dia ambil setengah hari mungkin tidak curiga. Ini setengah jam saja. Dan curiga apabila pihak immigration periksa dia, rupanya dia telah membawa syabu. Ada syabu. Dan itu membuatkan si Karim ini terpaksa dipenjara. Dan dibagi hukuman penjara selama 12 tahun. Jadi kisah itu ibunya tahu. Ibunya dan juga bapaknya. Dan sampaikan ibu bapak tidak dapat tidur malam. Sampai dorang jumpa agensi untuk minta bantuan. Supaya sekurang-kurangnya biarlah si Karim itu dibenarkan untuk jalani hukuman di penjara ini. Tetapi agak susahlah. Sebab dia ditahan di Jakarta, luar negara. Jadi ini adalah satu kisah di mana seseorang dijadikan keldai dada. Jadi bahaya. Jadi ini kena jadi iktibar kepada semua orang. Terutama sekali murid-murid lah. Jangan terlibat dengan dada. Berhati-hati dalam segala hal, pikir sebelum buat. Sekarang kita akan lihat kesan kepada diri. Apa kesan dada? Kesehatan terjejas. Kesehatan terjejas. Kita akan lihat sebelum ini orang itu badan dia sehat, tiba-tiba jadi kurus. Itu contoh kesehatan terjejas. Kedua, mental, status keuangan, prestasi kerjaya dan pelajaran merosot. Sebelum ini normal, lepas itu jadi ada sakit mental. Orang kaya gaji 10.000, 20.000. Tapi masih lagi berhutang. Berhutang jika maksudkan ini yang tidak cukup duit. Selalu tidak cukup duit. Maksudnya prestasi kerjaya dan pelajaran merosot. Sebelum ini rajin bekerja. Untuk yang bekerja. Pelajaran pun bagi pelajar selalu lulus, berjaya, tapi selepas dada ini semakin merosot. Kenapa? Pikiran sudah tidak normal. Ada masalah mental, perlu duit. Banyak perlu duit, selalu tidak hadir. Seterusnya, hidup dalam hayalan.
Kalau murid-murid pernah dengar, pernah dengar berkaitan dengan dada, kalau ada yang pernah bagi saksian diri lah, mereka ini akan hidup dalam hayalan fikir. Kalau cikgu ada berapa kawan lah, yang bercerita dengan cikgu. Kalau dorang isap gam, mereka akan berhayal. Kalau kita dengar macam lucu lah kan, ada yang sampai di bulan, ada yang cari Power Rangers, itu hayalan. Hayalan semata-mata. Tidak hidup dalam reality. Itulah sebabnya mental semakin terjejas. Melakukan jenayah. Orang yang ambil dada ini pasti akan ketagih. Ketagih, dan harga dada ini pun mahal. Berapa ratus gram saja pun mahal. Berpuluh-puluh, beratus-ratus harganya. Jadi itu kesan. Mencuri, membunuh. Itulah untuk dapatkan duit membeli dada. Seterusnya kita lihat kesan kepada keluarga. Baik. Apa kesan kepada keluarga? Menjejaskan keharmonian keluarga. Lewat balik, orang yang ambil dada ini selalu marah. Banyaklah yang tidak menyenangkan ahli keluarga. Seterusnya saling bergaduh lah kalau yang suami istri. Hidupnya tidak seperti yang sebelumnya. Tanggung jawab terhadap keluarga terabai. Terabai sudah. Tanggung jawab terhadap keluarga terabai. Khususnya ahli keluarga hidup dalam ketakutan. Kalau kita lihat sebelum dan selepas muka penagih dada adalah sangat mengerikan. 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 Handsome lepas ambil dada macam apa sudah. Mendatangkan stres kepada ahli keluarga. Ahli keluarga pun stres. Begaduh sana sini, orang ramai tahu pasal itu, dan banyaklah mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Orang lihat sudah, tengok anak si anu itu, tengok anak si anu itu, tengok anak si anu itu. Itu semua boleh mencemarkan nama baik keluarga. Tengok anak si anu itu, pulis tapi makan dada. Contoh. Itu contoh. Yang ketiga adalah kesan kepada masyarakat dan negara. Kehilangan tenaga kerja yang efektif dan bermotivasi. Kesan kepada masyarakat negara lah. Contohnya dia dahulu sebelum ambil dada, dia berkhidmat dengan masyarakat sangat baik. Sangat bermotivasi, cepat buat kerja. Tapi selepas ambil dada, dia semakin lemah. Jarang pergi kerja, jarang di pejabat, orang sama jumpa. Seterusnya masyarakat akan bimbang berlakunya jenayah. Banyak pos-pos sama ada berita maupun video yang membimbangkan masyarakat. Bilangan pesakit mental bertambah. Ini orang yang ambil dada ini pun boleh jadi gila sebab berhayal saja. Lama-lama gila. Jadi itu kesan lah. Banyak orang gila dalam negara, dalam masyarakat. Contohnya, kita ambil contoh. Contohnya di kampung ini ada
10 orang penduduk. 6 orang orang gila. Oke kayak itu? Tidak oke kan? Oke. Khususnya penularan penyakit HIV dan AIDS. Oke. Nah, ini penularan lah. Oke. Berkongsi jarum. Nah, itu salah satu penyebab penyakit HIV dan AIDS. Oke. Ekonomi negara terjejas. Oke, terpaksa kerajaan perlu keluarkan sumber keuangan yang banyak untuk membantu penagih-penagih, oke, buat rumah sakit mental, oke, pusat pemulihan, oke, pusat pemulihan itu pun perlu duit, oke, makan minum penagih, oke, itu adalah kesan jerat kepada diri, keluarga dan masyarakat. Oke, video seterusnya Cikgu akan ajar berkaitan dengan cara mengelak jerat dada. Jumpa lagi selepas ini.